Sekarang, sekarang rakyat nak tahu. Rakyat nak tahu pasca banjir ni, bagaimana dengan kerja raya, majlis bandaran, bekalan untuk lori. Tadi seorang kawan saya hantar mesej, Datuk Zarin, tolong tengokkan sikit kampung Jawa Kelang ni. Air dah surut tapi sampah sarap tak terambil. Tak ada siapa ambil. Diorang semua buang. Jadi dah jadi masalah pula. Air dah surut, sampah sarap banyak kat tepi jalan. Macam mana? Jadi di sinilah patutnya kerajaan negeri proaktif. Arah lori-lori sampah tu. Pergi ambil. Kamu nak cari tempat pelupusan sampah pepejal. Itu pergi tanya Rizal Marikan, di mana ketua bahagian saya jadi pengurusi dia. Cari tempat untuk longgokkan barang-barang sampah sarap pasca banjir ni. Itu pun tak dibuat untuk apa? Macam mana kita nak cakap? Pasal apa benda-benda ni tak ada dalam fikiran para menteri? Kerana dia tidak mau berfikir. Dia suka selfie, tunjuk, ini aku melawat. Itu bukan penyelesaian. Sekarang pasca banjir dah berlalu, sampah sarap macam mana? Macamlah satu orang hantar dalam Facebook, dia kata kita susah untuk nak masuk kawasan Taman Sesinar kerana kita tak tahu dalam air tu ada apa, takut jentera rosak. Kalau kamu takut jentera rosak, tak buat kerja, tak payah buat kerja, suruh tentera buat kerja. Kalau kamu nak kerja, ambil plan B. Plan B berunding. Menteri Pertahanan itu dari ada dua, satu pada UMNO, satu pada satu. Mintalah tentera laut Paskal pergi selam jalan laluan itu. Dalam air itu semua barang ringan boleh tolak ke tepi, ataupun buatlah macam tempat lain, kita pakailah bot, pasang bot. Apa masalah dia? Mana pemandu akan tahu, bot tu akan tahu di sini ada objek, sini ada objek. Kita dah ada teknologi moden. Apa yang benda yang susah sangat? Tembak je lah. Jadi inilah dia masalah-masalah kita yang kita lihat sekarang ni, bahawa wajah sebenar keluarga-keluarga kabinet keluarga Malaysia ni tidak seperti yang kita dengar, yang kita garah untuk mengetahuinya. Kerana apabila berlaku banjir ni, sebenarnya mereka semua hanya bertopeng satu wajah muka, tapi apabila buka topeng, mereka sebenarnya berlainan. Jadi harap bekerjalah. Kita semuanya perlu memberikan feedback, timbal balas. Saya tak kutuk siapa-siapa. Saya tidak menyalahkan orang yang berkenaan. Tapi itu adalah feedback. Rujukan yang saya tengok dalam WhatsApp yang dihantar pada saya, dalam tulisan dalam Facebook dan sebagainya. Kita tengok. Jadi janganlah tuan-tuan, kita perlu waktu sekarang ini, dengan tak ada kuasa dan tenaga sebagai rakyat ni, para menteri berfikiran waras. Kita dah tengok berfikiran waras yang ada pada rakyat, penuh sabar, penuh tinggi. Inilah dia masalah kita. Tuan-tuan tengok video antara seorang menteri dengan seorang makcik. Dia dengar je lah, masuk telinga kiri, telinga kanan. Sehingga disebut orang Indonesia tolong. Apa masalah dia? Inilah dia. Jadi saya nak ulang kaki sekali lagi lah. Kalau pilihan raya ini berlaku, UMNO jangan ingat boleh menang mudah. Saya dah suruh belajar 208 signal pertama kekalahan UMNO dan BN di Selangor kerana perbuatan. Saya tengok, saya baca bagaimana Menteri Besar Selangor. Jadi dalam keadaan kita jangan main politik. Ini masuk-masuk terkejar dapat mic, saya nak sekolahkan Menteri Besar Selangor.
Dia patut pergi sekolah. Kepala hayah engkau macam tu cara engkau. Sebagai seorang menteri. Kau janganlah mulakan mencari musuh. Apa salahnya kalau cakap, saya telah berunding dengan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri dalam keadaan di Selangor ini. Saya telah pun minta Datuk Ismail Sabri berikan tugas pengurusi Majlis Keselamatan Negara ini, Majlis Keselamatan Negeri ini kepada Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kerana beliau adalah seorang Menteri Besar berbeza dengan saya. Dari itu tuan-tuan dan puan-puan, berikan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor menjalankan tugas. Baru kita nampak cantik. Walaupun kita berbohong, sebenarnya kita dipecat. Kalau saya buat begitu. Bukan tiba-tiba pegang mikrofon, saya nak sekolahkan Menteri Besar ni. Yang sebenarnya awak yang kena pergi sekolah. Awak yang pergi masuk kelas balik. Kena faham. Bukannya, jadi nak sekolahkan Menteri Besar, awak siapa? Awak pun fail. Macam mana? Kalau awak tak fail, tak gagal, awak berada di lapangan. Pada malam banjir sudah ada. Tak benar. Saya dah bekerja. Masa banjir di Taman Sisina, saya dah ada. Saya duduk di Lembah Kelang, bukan saya duduk di Pahang. Macam itulah contoh dia. Jadi kadang-kadang saya lihat bahawa komunikasi politik dan marketing politik menteri-menteri ini hampir tak faham ke? Dalam keadaan sekarang ni jangan serang menyerang. Jangan serang menyerang, jangan nak sekolahkan menteri lain. Apa kamu kata pun Amiruddin tu menteri besar. Hormatlah dia. Dan dia tengok bagai anak muda yang pertama kali jadi menteri besar, pengalaman, dengan mudah minta maaf jika silap. Jadi saya nak cakap tuan-tuan lah, tolonglah kita belajar komunikasi ini. Para menteri dari UMNO, jagalah baik-baik. Jangan main hentam kromo. Kita dah nampak menteri daripada PBM, Hamzah Zainuddin hilang, missing in action. Latif Ahmad cakap menyakitkan hati rakyat, tak ada sikap bertanggungjawab. Rina Harun dalam keadaan sekarang minta derma sumbangan. Masalahnya di mana cara fikir pegawai dia dan dia sendiri dalam keadaan orang tengah lintang pukang nak menyelamatkan nyawa, dia buat satu majlis minta derma. Zaman 1971, kalau lepas Tun Razak isytiharkan darurat banjir, selepas 2 minggu kemudian barulah kerajaan umumkan untuk nak buat tabung mangsa banjir ni. Seminggu kawan, 2 minggu orang dah balik ke rumah apa ni, baru kerajaan tahu bahawa kita memerlukan duit tak berapa banyak, jadi kita nak tolong. Ini kamu minta sumbangan banjir, rakyat masih lagi duduk di atas bumbung. Di mana? Tuan-tuan tanyalah, tuan-tuan fikir sendirilah, betul tak saya cakap? Saya tak pertikaikanlah dia nak buat hotel tu ke, tapi soalnya logik ke? Patutnya selaku menteri yang menjaga kebajikan ini, dianya man in action, bukan missing in action. Pergi ke lapangan, tengok, pastikan apa yang boleh. Pergi tanya dengan KSU, berapa banyak bajet ada lagi. Gudang makanan boleh dikeluarkan ke tidak ke. Pergi tanya dengan NGO, pergi tanya dengan menteri belia. Kau ada buat sukarelawan kan? Boleh tak kau cari 20 orang sukarelawan, tukang masak, kami nak masak. Kalau tak ada tukang masak, pergi tanya. Kolej-kolej yang membuat kursus masakan, termasuk UiTM tu, gunakanlah dia orang itu. Kenapalah bodoh sangat menteri aku ni. Mau sedih tuan-tuan cara fikir dia. Pergi tanya dengan NC tu, Naib Chancellor University, tanya dengan Menteri Pengajian Tinggi. You pergi tanya UiTM,
Ada tak budak? Ha? Ataupun kalau tak cukup tenaga, KPT, berapa banyak budak-budak pelapis you dalam yang dah tahun 2 yang jadi tentera ni, pelapis tentera ni, boleh tak kerahkan diorang, kita gunakan diorang untuk pembagian makanan dan sebagainya. Tak perlu sekelawar ini dia announce kan. Inilah tuan-tuan yang saya nak cakap pada tuan-tuan.